Ini tak biasa. Ha? Untuk live. Tak cakap kejap Ceramah ni dia boleh santai-santai tak? Santai ya. Boleh sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita, dan dialah Allah Taala yang telah memberi nikmat kepada kita. Dan seandainya kita ingin menghitung nikmatnya, nanti kita tak akan mampu menghitungnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada mereka yang mengasihi, yang menyayangi, yang menghidupkan akan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini agak berbeza. Biasanya kita akan buat live pengajian kitab hikam, tapi pada malam ini ada tetamu istimewa bersama dengan kita, dan kita mengadu-adukan kedatangan beliau ke tempat kita ini. Dan dalam waktu yang sama sebenarnya kita bersama dengan orang-orang yang di luar sana, ya, yang mempunyai bilangan mungkin ramai, insya-Allah. Jadi kita nak mulakan ini, kita nak mencari barakah, keberkatan. Marilah kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Alhamdulillah, untuk pengetahuan bahawa bersama kita pada malam ini adalah Tabib Iqbal Hisham bin Ahmad Tajuddin, yang bersama dengan kita, satu orang tabib yang menggalakkan kita ini agar mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila sahaja kita ini mencintai seseorang seumpama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang Rasulullah kasih itu kita akan perlu mengasihinya, kerana seseorang itu akan mengikut kepada orang yang dikasihi. Maka seandainya kita mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan ikut apa yang Rasulullah lakukan. Kerana Allah Taala berfirman, wa ma atakum rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu ambil. Jangan kamu bahas, jangan kamu tanya, jangan kamu fikir tak ada kajian, tidak. Ambil saja. Wa ma atakum rasul wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah larang, maka kamu tinggalkan. Tak perlu kita memikirkan kenapa dilarang, tidak boleh. Kerana ini tanda kita keimanan kita kepada Allah, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Taufik kata ustaz kena cakap sikit. Ustaz nak cakap pendek je, tapi Taufik suruh cakap sikit. InsyaAllah, moga-moga kedatangan Tabib Iqbal kita ni bersama kita sikit sebanyak insyaAllah menambahkan rasa kasih kita kepada Rasulullah. Melalui apa? Melalui apakah yang Rasulullah makan, apakah yang Rasulullah lakukan, dan ketika mana untuk menghadapi penyakit, apa yang Rasulullah lakukan. Jadi kita cuba mempelajari. Ini bukan apa, ini kita nak menanam rasa kasih kita dan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tamu kena cakap banyak. Jadi sekadar ini saja untuk pengetahuan kita. Saya tidak mahu bercakap panjang, maka dengan itu kita menyerahkan kepada Tabib Iqbal Hisham bin Ahmad Tajuddin. Fadhil. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Yang dimuliakan lagi dihormati Tuan Guru Ustaz Mustafa Kamal, tenaga-tenaga pengajar di madrasah ini, dan juga pelajar-pelajar, masya-Allah. Jadi seperti mana yang telah diwar-warkan, tajuk kuliah hari ini berkenaan dengan penjagaan kesihatan dan rawatan secara Islam. Tapi saya suka guna lain sikit, dengan melalui janji-janji Allah. Jadi bila sebut sakit ni, bila sakit dia ada benda ikut di belakang. Sakit, takut mati. Kalau ke mana? Kan? Bila orang sakit ni, dia nampak mati dah lah. Tapi dalam Islam, kalau kita sakit, kita ikhtiar cara Quran dan hadis Nabi SAW. Mati pun berjaya, tak mati pun berjaya. Ini Islam. Sebab Islam ni satu agama yang tak serupa. Dia tidak boleh diserupakan dengan ajaran lain-lain. Semua sudut kalau kita perhati dalam Islam ni memang tak sama. Kalau ada orang kata Islam ni sama dengan ni, tak. Dia tak sama. Malah dalam banyak hadis Nabi SAW, Nabi suruh kita ni jangan serupa dengan orang yang tidak beriman. Jangan kamu hidup serupa dengan mereka tu. Jadi Islam ni apa dia? Dia lain pada yang lain. Kalau kita ambil sudut-sudut yang mudah kita nak faham, kita ambil sudut pakaian. Pakaian orang beriman dengan orang tak ada iman serupa tak? Serupa tak? Tak serupa, kan? Pakaian orang beriman sudah pasti dia akan pakai macam mana yang Allah suka, dan Allah suka kehidupan Nabi SAW. Jadi pakaian tak serupa. Ada tak sini yang orang pakai seluar pendek? Cuba angkat tangan. Tak ada. Kita tak serupa. Pakaian tak serupa. Makan orang beriman dengan orang tak ada iman macam mana? Siapa nak makan ayam tak sembelih? Tak nak kan? Makanan, kalau orang yang jaga amal, lagilah dia akan jaga usul dia. Daripada mana makanan yang datang, duit mana pakai beli makanan ni macam mana. Sebab apa dia jaga? Sebab dia sangat cinta pada Allah. Orang yang jaga makan ni, kerana apa dia jaga sangat? Sebab dia takut bila dia makan aja nanti semayang tak khusyuk. Dia tak nak. Bila dia makan aja satu-satu benda yang meragukan, akan menyebab dia punya baca Quran dah tak sedap. Jadi orang beriman dia tak sama kehidupannya. Jadi dalam kalau saya nak bagi contoh banyak pula kan. Jadi untuk menjaga kesihatan pun dia tak sama dengan orang lain yang nak jaga kesihatan. Dalam kaedah dalam Islam ni dia tak serupa. Jangan kita tengok di luar nak kena serupa, tak payah. Islam ada cara dia. Dan cara dia ni penuh dengan rahmat dan keberkatan. Maka dengan itu, orang nak jaga kesihatan, dan kalau dia ada penyakit pun, ubat yang pertama yang dia kena cari dan dia kena betulkan, apa dia dalam Islam? Kalimah tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ubat nombor satu. Kata Luqman Hakim, satu orang
insan yang istimewa. Sampai dalam Quran pun ada surah Luqman. Apa kata dia? Dia kata orang Islam ni tak pernah gagal. Orang Islam dia tak pernah gagal, sehingga dia gagal yakin kepada Allah. Orang Islam tak pernah gagal, sehingga dia gagal meyakini Allah Subhanahu wa taala. Bila dia gagal saja meyakini Allah Subhanahu wa taala, maka di situlah berlakunya keruntuhan. Jadi yakin macam mana? Yakin Allah Ta'ala, apa yang Allah perintah ikut, apa yang Allah larang jangan ikut. Jangan banyak soal. Kalau soal pun kita tak boleh nak fikir. Otak manusia ni dia ada had. Ni dah boleh dengar kan? Nanti saya cakap 2 jam lagi, jam. Kita terhad, tak mampu. Kalau kita tengok wuduk, di wuduk sendiri kita tak mampu nak fikir. Wuduk ambil semayang kan, ambil air wuduk, ambil sempurna, masuk tempat semayang, buang angin kat bawah. Apa dia? Panggil kentut lah kan? Jadi kalau kentut, apa kena buat? Terus semayang lagi kau? Apa kita kena buat? Kena keluar, ambil wuduk semula. Basuh kat mana? Muka, tangan, macam biasa kan. Kalau ikut logik akal, tak salah tu, memang salah. Dia angin keluar ke bawah, basuh bawah tu masuk lah. Logik akal. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Jadi Islam ni kalau kita nak fikir hak ni, tak sampai. Jadi disebabkan kita ni lemah, disebab kita ni banyak benda tak sampai, ikut aja apa Allah bagi tahu. Tak faham lagi, tengok sunnah Nabi SAW. Tak faham lagi, tengok sifat sahabat. Sebab sahabat ni terjemahan daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Situ sipir dia. Jadi kalau nak sihat, kalau sakit nak rawat, kena betul kalimah iman dulu. InsyaAllah lah. Kita ambil contoh. Saya ambil contoh. Ni kata-kata ulama'. Ni saya catat satu persatu. Kita ambil contoh sebab kita punya kuliah ni tentang penjagaan kesihatan. Kita ambil contoh penyakit lah. Jadi yang di luar-luar sana, dalam apa internet ni, dengar dulu. Jangan latah sangat, dengar dulu. Kita ambil penyakit. Penyakit ni apa? Penyakit ni satu makhluk. Penyakit ni makhluk. Betul? Boleh terima? Penyakit ni makhluk. Apa sifat makhluk penyakit? Apa sifat penyakit? Sifat penyakit bagi orang sakit. Betul tak? Sifat dia. Baik. Dalam kata ulama' dia kata, mula-mula kena faham, nama makhluk ni penyakit. Sifat pada penyakit ni apa dia? Bagi sakit kan? Baik. Dalam huraian ulama' tentang kalimah syahadah, dia ambil contoh penyakit. Dia kata apa? Penyakit tak boleh bagi kita sakit. Penyakit tak boleh bagi kita sakit. Yang bagi kita sakit ialah Allah, bukan penyakit. Penyakit nak bagi kita sakit pun berhajat pada Allah. Penyakit tu nak bagi kita sakit, dia memerlukan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada orang sakit, ada penyakit tapi tak sakit. Ada orang kencing manis, jiran dia kencing manis, kaki hitam. Dia kencing manis tak ada hitam kaki. Ada orang kencing manis, kebah habis dia punya saraf. Ada orang kencing manis, tak ada kebah apa-apa pun. Sebab bukan sakit tu yang, penyakit tu yang bagi bekah. Ini kita kena, ini tauhid ni. Ini tauhid tak kemah yang jadi lain ni. Ini tauhid kita. Lepas tu Allah langsung tidak berhajat
pada penyakit untuk bagi kita sakit. Allah langsung tak berhajat pada penyakit untuk bagi kita sakit. Allah nak bagi kita sakit, Allah nak bagi kita sakit dengan penyakit pun boleh, tanpa penyakit pun boleh. Jika semua makhluk nak bagi kita sakit, semua makhluk nak bagi kita sakit, tapi Allah tak berkehendak kita sakit, kita tak akan sakit. Jika Allah nak bagi kita sakit, mana-mana makhluk pun tak boleh halang kita akan sakit, sebab Allah nak kita sakit. Boleh nampak tak ni kalimah tauhid ni, ya. Kemudian bila sakit kena ikhtiar. Ikhtiar tu perintah Allah. Ini kena dengar habis-habis. Orang dengar separuh, dia faham separuh habis. Kena sesat dia orang ni. Ikhtiar itu perintah Allah. Tinggal ikhtiar, apa dia? Jahil. Tinggal ikhtiar tu jahil. Baik, ikhtiar macam mana? Ikhtiar melalui sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ittiqa' ahli sunnah wal jamaah. Dan selama ni kita ikhtiar macam mana? Apabila kita ikhtiar tidak melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu duduk di suku kedua kalimah syahadah. Kita ikhtiar bukan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada cara Rasulullah, cara apa yang ada? Selain daripada cara Rasulullah, cara apa yang ada? Selain daripada cara Rasulullah, cara Yahudi. Sensitif ya? Apa sensitif? Ini kita orang Islam. Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi selain daripada sunnah apa dia? Yahudi, Majusi, Nasrani. Kalau kita ikhtiar selain dengan cara Nabi, di situ tempat kita akan duduk. Itulah kalimah syahadah kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, tadi saya sebut penyakit kan? Penyakit kan? Boleh ganti di situ dengan makan, boleh ganti dengan situ dengan minum, boleh ganti kat situ dengan duit pun boleh. Ambillah apa-apa yang ada makhluk ni, ganti kat situ. Kita ambil makan. Allah nak bagi kita kenyang tanpa makan pun boleh. Bukan makanan yang bagi kita kenyang, betul tak betul? Cuba tengok masa makan. Kan? Ada orang makan setalam tak cukup-cukup. Ada yang makan 2 jemput dah tak boleh masuk dah. Jadi siapa yang bagi kenyang? Allah, bukan makanan. Kita minum air, ada orang minum 1 gelas dah cukup, ada setengah orang minum sampai berbotol-botol tak cukup. Sebab bukan air yang menghilangkan dahaga. Yang menghilangkan dahaga kita siapa? Allah. Kalau tak ada air pun Allah nak bagi hilang dahaga pun boleh. Tak ada makanan, Allah nak bagi kita kenyang pun boleh. Kita tengok orang sakit, dia makan banyak tak? Tak ada kan? Sikit yang makan, tak boleh lah, kenyang lah. Dan benda ni, perkara-perkara macam ni tuan-tuan, Allah Ta'ala telah zahirkan melalui zaman baginda Nabi SAW. Pernah berlaku satu ketika Nabi SAW menghantar beberapa orang. Dalam sejarah beritahu ada 300 orang yang dihantar ke beberapa buah tempat untuk sebarkan agama yang suci. Jadi semua orang yang dihantar tu diberi bekalan sedikit-sedikit. Tapi seorang tak dapat bekalan. Dalam banyak-banyak tu seorang tak dapat bekalan makanan. Maka sahabat ni dia nak jumpa Rasulullah, dia nak minta, dia malu. Malulah kan, dah tak dapat nak pergi minta pula. Jadi dia malu. Jadi dia pun angkat tangan dengan Allah. Ya Allah, Rasulmu lupa akan aku, ya Allah. Bagilah aku kenyang dengan tasbihat. Ya Allah, bagilah aku kenyang
dengan tasbihat. Tasbihat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bukan biji tasbih tau, tasbihat. Jadi dalam perjalanan ni, bila dia dahaga dan dia lapar, dia akan baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dia telan. Syarat telan. Kenyang. Bila dahaga, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Hilang dahaga. Lepas ni boleh cuba Nanti zaman datang Dajjal, makanan semua dia pegang, kita nak makan apa? Orang beriman makan apa? Zikir. Sebab semua dia pegang. Kalau nak makanan, kena pergi jumpa dia, kena akui Dajjal ni Tuhan, baru dia bagi makan. Jadi peristiwa ni Allah tunjuk dah, dulu ada dah. Jadi dia kenyang, sehinggalah Allah turunkan wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu bahawa lupa seorang ni. Rasulullah pun panggil satu pemuda, dia bukan pemuda, dia agak tua, tapi dia mempunyai kuda yang sangat kencang, maksudnya laju. Nabi kata, ini makanan, bawa kepada sipulan bin sipulan di medan penyebaran agama di situ. Tapi bila kamu sampai dekat dia, kamu bagi dia makan, kamu kena tunggu dulu, dengar apa dia cakap bila dia dapat makanan. Tunggu sampai habis dia makan, tunggu lagi, tengok apa pula dia cakap lepas dia makan. Baru kamu balik bagi laporan dekat aku. Jadi sahabat ni bawa makanan dengan kuda yang kencang sampai jumpa sahabat yang tak makan tadi. Maka utusan ni kata apa? Dia kata, ini makanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu daripada Allah. Dia dapat makanan tu, dia tanya utusan, adakah Allah sebut namaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah Allah sebut namaku? Kalau kita tempat dia, kita tak tanya banyak lah. Apa kita buat? Makannya bantai, kan? Dah tak makan banyak hari. Dah, orang yang beriman, Allahu akbar, cantik, hebat. Dia tanya utusan tu, adakah Allah sebut namaku kepada Nabi SAW? Utusan tu kata, ya, Allah sebut nama kamu. Oh, gembira sehingga lupa nak makan. Gembiranya teramat sangat sampai dia tak sedar ni makanan dah tunggu ni. Tuan-tuan bayangkan macam mana? Sebab apa? Laluan dia tu, dia tengah tasbih tu, setiap kali lapar, setiap kali dahaga, dia tasbih pada Allah, dia boleh kenyang tu, dia dah dapat iman daripada Allah. Allah tambah iman, Allah tambah iman, Allah tambah iman, sehingga dia terlampau rindu kepada Allah. Dan bila dia dengar nama dia disebut oleh Allah, pencipta dia, Allahu akbar. Boleh bayang tak? Kita tak boleh bayang lagi. Macam ni lah. Agung sebut nama kita, macam mana rasa? Agung sebut nama kita, rasa macam mana? Perdana Menteri sebut nama kita, macam mana rasa? Rasa sedap. Kalau masuk dalam surat khabar, gunting surat khabar, kan? Simpan dalam buku, nak tunjuk ke anak cucu esok ni. Gembiranya. Ni Allah, pemilik bumi dan langit, sebut nama macam mana? Lebih gembira sampai utusan tu makan. Baru dia makan. Tapi bila ada makan, kena makan. Bukan dia kata dekat utusan, aku dah kenyang dengan tasbih, kau bawa makan lagi, buat apa kat aku? Tak payahlah. Dah Ini kata bila
Perut kosong kena ikhtiar sampai dah benda tu kena makan. Ya. Jadi makan. Bila makan, lepas dia makan habis, utusan tu tunggu lagi. Sebab ini arahan Nabi, Nabi suruh tunggu sampai habis. Setelah dia habis makan, dia pun angkat tangan, wahai Allah, seperti mana engkau tak pernah lupa akan aku. Allah tak pernah lupa kita, tuan-tuan. Ya Allah, mulai hari ini janganlah engkau bagi aku lupa padamu buat selama-lamanya. Ini iman. Allahu Akbar. Banyak kali Allah sebut dalam Quran, tak akan jatuh daun sehelai daun pun dalam hutan belantara yang tebal melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tak akan bergerak pasir dalam lautan, tak akan bergerak satu biji pasir pun dalam lautan melainkan ianya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ubat yang pertama untuk kita sihat, untuk kita jaga kesihatan kita, yang pertama adalah kalimah iman. Betulkan kalimah iman. Siapa yang ada dalam alam maya panggil ni ya, betulkan kalimah iman. Kalau orang yang sakit-sakit tu, satu hari dia kena ulang perkataan yang saya cakap tadi tu, kan? Makan tidak mengenyangkan, minum tidak mengenyangkan, penyakit tak boleh bagi kita sakit, yang bagi kita sakit adalah Allah. Dia kena ulang perkataan ni satu hari 25 kali. Kalau nak sembuh pada penyakit berat-berat lah, 25 kali dia kena sebut benda ni. Ulang 25 kali. Nak mudah macam mana? Setiap kali sebelum solah 5 waktu. Solah 5 waktu kan? Sebelum solah, sebelum subuh, bangun awal sikit, ulang perkataan ni 5 kali. Zuhur pun sama 5 kali, asar 5 kali, maghrib 5 kali, isyak 5 kali. Jadi berapa? 25 kali. Kena ulang perkataan ni, sehinggalah yakin kepada Allah ni betul-betul masuk dalam jiwa kita. Ini asas kita. Tapi tak ada orang nak sebut dah ni. Rasa macam leceh lah sebut tak ada benda lain nak cakap. Dalam Facebook, dalam ni banyak lagi benda lain. Kalau kita ada perasaan macam tu, kita masih ada sifat ego dalam kehidupan kita. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita nak bicara tentang Allah ni, ya Allahu Akbar, banyak benda boleh bicara. Tuan-tuan tahu tak burung gagak? Burung gagak ni warna apa? Hitam. Ada bisa nampak burung gagak warna putih? Tak ada kan? Semua hitam kan? Gagak ni walaupun hitam, bila dia ram telur dia, bila menetas telur gagak ni, anak gagak tu warna putih. Biasa tengok anak gagak. Anak lepas ni cari dia warna putih. Jadi bila putih, mak gagak ni tengok putih, maka mak gagak ni akan terbang jauh. Dia kata ni bukan anak aku ni. Macam mana dia hitam, pak dia hitam, tubik putih, bukan anak aku. Terbang jauh. Bukan dia tinggal, dia tengok daripada jauh anak gagak. Apa nak jadi dengan anak gagak ni? Biasanya burung ni kalau dia menetah, ibu dia akan pergi cari ulat-ulat suap dalam mulut anak burung kan. Apa? Sekarang gagak dah jauh ni macam mana ni anak ni? Macam mana nak hidup? Mak gagak tak nak bagi makan. Dia kata ni bukan anak aku. Apa Allah buat? Daripada anak gagak ni, Allah keluarkan sejenis bau. Daripada badan dia ni keluar bau. Bau tu telah menyebabkan apa yang terbang kecil-kecil tu, dia panggil apa Ustaz? Serangga kecil-kecil tu kan, dia terbang. Kadang-kadang kita tak mandi 2 hari kan, dia pusing kat kepala tu kan. Tak panggil apa tu? Agah ke apa dia? Kecil-kecil tu kan, yang terbang kecil-kecil tu kan.
Jadi bila dia bau anak-anak gagak ni keluarkan bau, tubuh dia mengeluarkan bau tu menyebabkan serangga-serangga kecil ni mai pusing atas kepala dia. Pusing, dia pun up makan. Siapa yang buat ni? Sehinggalah tumbuh bulu hitam daripada anak gagak ni. Bila tumbuh bulu hitam, penuh dah bulu dia hitam, mak gagak jauh, anak aku ni. Bila mak gagak pergi saja ke anak gagak ni, bau badan dia tu pun hilang. Tuan-tuan, anak gagak pun Allah jaga macam tu. Kita jadi betulkan kalimah iman, insya-Allah. Ini ubat nombor 1 sebelum saya masuk ubat yang lain. Ini asas. Nak petikai ke apa yang Allah cakap dalam Quran? Dah dengar dah hebatnya iman ni? Tuan-tuan nak petikai ke apa yang Allah sebut dalam Quran? Ataupun nak kaji dulu? Nak kaji dulu? Boleh ke nak kaji? Satu profesor, nama dia Profesor Steven Stigiciu daripada Romania. Satu orang, dia ni pakar bedah surgery. Dia orang Kristian. Dia bagi tahu, dia kata apa, kalau kamu nak kaji tentang ayat Quran ni, mati kita, mati anak kita, mati cucu kita pun tak boleh kaji. Tak boleh nak kaji. Kemudian nak kaji macam mana? Nak kaji macam mana? Otak kita ni boleh sampai mana? Langit ketujuh siapa sampailah? Ada? Otak kita bukan 7, langit pertama pun tak sampai. Tak boleh. Tak boleh. Jadi apa yang Allah cakap dalam Quran nak petikai tak? Tak boleh. Kalau petikai, kafir. Jadi untuk tidak petikai, ikut aja. Dan suku daripada kalimah syahadah tadi, kalimah la ilaha illallah adalah Muhammadur Rasulullah. Siapa dia Muhammadur Rasulullah ni? Siapa ni Muhammad ni? Tidak dijadikan bumi dan langit kalau bukan kerana baginda Nabi SAW. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih kata, dia kata kalau aku tertinggal satu sunnah Nabi Allah, dia kata kalau aku tertinggal satu sunnah Nabi SAW, bersaksilah aku telah hilang akal. Pada terciptanya awal-awal makhluk ni, jin manusia daripada awal-awal ciptaannya, sehinggalah dikumpulkan, sehinggalah hari kiamat, semua manusia dan jin diletakkan satu padang. Semua kecerdikan mereka ini hanya 1% sahaja. Selebihnya 99% kecerdikan duduk kepada baginda Nabi SAW. Itu Nabi kita. Hebat tak hebat Rasulullah SAW? Tuan yang mulia, satu-satunya manusia secara zahiriah naik jumpa Allah di langit yang ketujuh adalah baginda Nabi SAW. Siapa biasa naik ke langit? Ada? Dan orang duk pertikai sunnah Nabi ni semua, dia sampai dah ke langit ketujuh. Ada tak orang tu? Orang duk pertikai sunnah Nabi lah, gitu gini, kena kaji dululah, gitu gini. Dia sampai dah ke langit ketujuh. Tak ada. Sunnah Rasulullah SAW ni tuan-tuan, kalau Allah letak harga, tak ada manusia boleh beli. Tingginya sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, adik-adik semua pakai ni kan? Ada ni. Ni kalau saya cerita, kalau orang tak berkenan ni dia marah. Pergi mana-mana tempat yang ada masalah, keluar pada tempat tu, ambil kain ni, kain redak ni, selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan
Bukan semat saja ni. Dia ada fungsi dia. Tiap-tiap sunnah Nabi SAW, dia punya kehebatan tak terkata. Orang pertikai saya punya kuliah satu hari itu. Dia kata, apalah Tabib ni cakap. Sakit perut dia suruh hisap janggut. Saya cakap ni bukan saya cakap kosong. Dia berdasarkan kepada kajian ahli saintis daripada Pakistan. Tak kaji pun tak apalah. Sakit perut, lepas ni siapa sakit perut, ambil janggut pun dalam mulut, hisap, serta merta hilang sakit perut. Kenapa? Ni baru saintifik. Kenapa? Dia ada enzim yang hebat-hebat di hujung janggut. Tapi janggut ada hujung lah, kalau kerak tak ada lah. Satu ketika, yang ni tak boleh nak buat hujah lah ya, tapi ni mereka jumpa saya, mereka cerita. Dia nak buat hujah tak boleh lah dia. Apa cerita dia? Satu rombongan suami isteri pergi ke luar negara. Allah uji, isteri mereka ni lebih kurang 6 orang, semua sakit perut. Ini dia orang cerita. Jadi tak tahu nak buat apa. Allah bagi semua suami dia ada janggut. Dia orang hisap janggut suami dia, serta-merta habis sakit perut. Jadi dia duduk di dagu kita ni, dia bukan duduk saja-saja. Dia bukan duduk saja-saja. Dia ada peranan dan dia ada fungsi dia. Ni nak cerita tentang kehebatan sunnah baginda Nabi SAW. Saya nak sentuh lagi. Saya kalau kuliah saya mesti sentuh kayu sugi. Sebab terlampau banyak orang jumpa saya, Tabib, gigi saya umur 30, gigi dah longgar. Yang 70 pun ada jumpa saya, gigi longgar, nak buat macam mana? Saya kata, kalau yang 70 tu dia pergi jumpa dentist kata, kamu cabut semua gigi dah tua. Lepas beberapa bulan datang kita ukur kat gusi tu, buat gigi palsu. Bila cakap kuat sikit, gigi terkeluar. Jadi saya kata, amal kayu sugi. Syarat tinggal ubat gigi, tinggal berus gigi, jangan campur-campur. Amal sungguh-sungguh 2 minggu lazim. Yang terjadi 2 minggu gigi kukuh semula. Ada satu pakcik tu dekat rumah saya, dia kata pelik lah, umur dia 70 lebih dalam ni. Dia kata boleh kokah tebu hak kerah tu kata boleh makan ni. Jangan main-main. Kalau gigi palsu boleh, gigi tebu dengan gigi cabut. Sehingga ahli kaji bagi tahu, orang yang mengamalkan kayu sugi ni sungguh-sungguh, sampai dia mati pun gigi tak reput. Ni di sudut kayu sugi, tuan-tuan. Bila kita pegang sunnah betul-betul, ni baru di gigi ya, tuan-tuan. Belum tempat lain lagi. Ada satu ustazah tu saya jadi heran. Sebab apa? Dia akan beli kayu sugi ni berkotak-kotak, banyak. Dan kita tanya dia, buat apa ni banyak-banyak? Dia kata, saya beli dan saya sedekah. Sebab apa? Kenapa jadi minat nak sedekah kayu sugi? Dia kata, depan mata saya beberapa orang dah mati, boleh ucap syahadah. Sebab kalau tuan-tuan tengok fadilat kayu sugi, ada hadis baginda Nabi SAW. Nabi bersabda, orang yang istiqamah dengan kayu sugi, mati boleh mengucap. Bila mati boleh mengucap, wajib syurga. Jadi saya tengok depan mata saya, dia kata, saya bagi percuma suruh orang amal kayu sugi. Lepas ni semua amal kayu sugi, boleh insya-Allah. Buat gigi tinggal lah. Kau macam mana? Goyang. Jadi macam mana kita orang Islam? Macam mana? Kayu sugi ni banyak cerita tau. Ini cerita tak ada dalil yang saya cakap tadi tu. Cakap gigi tak luruh tu, nak cari dalil tak jumpa. Ini pengalaman. Tapi yang ada dalil tu, yang dulu-dulu tu, zaman Rasulullah, zaman sahabat, yang sahabat boleh menang dalam peperangan,
dengan gaya sugi. Itu sahih. Sebab kita zaman sekarang ni apa? Kita sedang berperang sebenarnya. Berperang dengan hawa nafsu kita dan berperang dengan apa yang berlaku sekarang ni. Tapi senjata kita tinggal. Apa dia? Gaya sugi tinggal. Nak menang macam mana? Cerita gaya sugi ni banyaklah, banyak. Ada kawan saya dia ni Allah bagi susah tapi sekarang kaya raya dah. Dulu masa muda. Dia naik motor C70 Honda lama tu. Dia punya signal pun jatuh. Signal sebelah tu jatuh. Jadi dia tu tak sangka ada roadblock. Dengan road tag tak ada, dengan insurans tak ada, dengan helmet pun tak pakai. Tiba-tiba kena tahan. Oh, tak boleh awak ni berapa banyak kesalahan yang awak ada. Dah helmet tak pakai, topi tak pakai, ni road tag tak ada, insurans tak ada. Oh, banyak awak kena bayar. Jadi orang yang nak saman dia pun tengok motor, tengok dalam raga motor ada kayu sugi. Orang yang nak saman tanya, ni apa? Kayu apa? Dia kata, hak ni saya guna untuk gosok gigi. Oi, tak payah saman lah kamu ni. Brush gigi pun tak boleh beli. Kalau saman ni tak boleh bayar. Jalan. Hikmah tak hikmah? Sunnah Nabi SAW. Banyak sangat hikmah kalau kita nak tengok kepada kehebatan yang ada pada amalan baginda Rasulullah SAW. Allah bagi tidak sia-sia. Jadi kalau kita nak sihat, kalau nak jaga daripada masalah yang ada hari ini, kena kembali amalkan sunnah Nabi SAW. Di antara sunnah yang kita kena jaga di musim-musim ni, ketika ambil wuduk, masukkan air ke dalam hidung. Masuk air, serut naik sampai rasa ni kepala ni. Lagi tak rasa, serut lagi. Bila amal seminggu 2 minggu, lama-lama dah biasa. Bila amal dalam masa 3-4 hari, akan keluar ketulan-ketulan, biji-biji daripada otak kita dengan daripada tekak kita. Biji-biji lendir yang duduk lama dah dalam kepala kita, yang buat kita jadi pening lah, tak sihat lah, penyakit balgam lah, macam-macam lah. Jadi ini semua amalan dalam Islam. Itu amalan belum sembahyang. Sembahyang tu sendiri pun kalau kita jaga betul-betul dengan tertib, dengan khusyuk dia, dengan rokok yang betul, sujud, tu jadi ubat dah. Berapa orang dia ambil wuduk, tarik air naik ke atas, tarik. 1. 1 ya. Sebab tu wabak banyak lah ni. Seorang. Jadi akhir zaman ni sebenarnya Allah Ta'ala hantar ujian ni untuk kita ni. Sebenarnya kita tak boleh tinggal walaupun satu sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi kita. Jadi ni tentang kalimah ni pun dah berapa minit cakap pasal ni memang banyak boleh cakap. Itu belum lagi kisah Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim AS, belum lagi ada. Bukan saja-saja Allah cerita dalam Quran tentang Musa, tentang Ibrahim, tentang Nabi Zakaria, bukan. Dia ada maksud. Mereka tu semua dah tak ada dah. Tapi jadi kisah-kisah tu untuk siapa? Kalau cerita Nabi Musa AS, Nabi Musa ada tak di kalangan kita sekarang ni? Tak ada. Jadi kisah ni untuk siapa? Untuk kita lah. Kalau kita tengok sejarah dia macam mana dia ketuk tongkat di air lautan tu, cuba bayang kalau kita tempat dia, kita nak ketuk ke tak? Allah kata kat Musa AS ketuk tongkat tu, nak selamat ketuk air lautan. Kalau kita duduk tempat Musa, nak buat ke tak? Dengan iman yang kita ada sekarang ni, buat ke? Tanya balik Allah. Ya betul Allah, jadi kan ni tongkat dengan air lautan yang begitu luas. Di sini iman main peranan. Musa AS tak peduli dah. Ini perintah Allah, ketuk je.
Iman yang luar biasa, ketuk je. Walaupun akal ni boleh fikir, tak logik. Tapi bila dia ikut perintah Allah luar biasa, Allah bantu dia pun luar biasa. 12 lorong tuan. Satu-satu lorong 1 kilometer dalam dia, 1000 meter. Dinding air lautan, tangan boleh masuk. Kat Pulau Terengganu ni ada tak orang buat rumah tangan boleh masuk dalam dinding? Ada. Tapi Allah buat kepada Musa AS jambatan bawah pula tu, Lutsina, boleh tengok orang belah sana. Adakah ini satu cerita ni untuk halua telinga? Adakah cerita ni untuk kita jadikan halua telinga, untuk dengar seronok-seronok? Macam tu ke? Tak. Allah nak gambarkan kepada kita, kalau iman kamu mantap, bantuan aku mantap. Kalau iman kamu luar biasa, bantuan aku luar biasa. Allah nak ajar kita, Allah nak berinteraksi dengan kita, nak bagi tahu pada umat ini. Ini kehebatan orang yang ada iman yang mantap. InsyaAllah tu. Benar insyaAllah. Jadi 25 kali kena sebut benda ni. Boleh? Siapa nak cuba 25 kali? So, 2 kan? Siapa nak cuba 25 kali? Okey, cuba 3 hari. Hari keempat semua jadi wali. Luar biasa. Iman ni kan, orang kata apa, nikmat paling besar. Nikmat nombor 1 iman. Bukan nikmat kaitan duit dah. Nikmat nombor 1 iman. Tapi rasa dah ke iman tu? Rasa dah. Rasa dah ke? Belum kena buat ni 25 kali sehari. Kena kecek. Lepas tu bila kecek, kena ingat Allah akan uji. Lulus ujian tu dapat. Sunnah pula aku tu juga. Mula-mula nak amal kayu sugi, Allah, dia rasa macam nak muntah lah, busuk lah, macam-macam. Dia mari, oh tak sesuai lah. Siapa yang cakap tak sesuai tu? Syaitan. Berani kita kata sunnah Nabi tak sesuai dengan kita. Macam mana? Ini kalimah syahadah. Jadi kalau nak sihat, kemudian nak atasi masalah yang ada sekarang ni, betulkan iman. Hari ni dah cakap dah lah. Hari ni wabak-wabak ni, mari-mari kita tak tahan, tak boleh, duk cari hak tu, duk cari hak ni, hak tu, tak kira dah Cina ke Yahudi semua ambil belakang. Sebab apa? Iman tidak mantap. Tak cari yang Allah kata, tak cari yang Allah firman, tak cari yang Nabi SAW bersabda. Lepas tu cari jumpa pula, kata nak kaji dulu. Aduh. Hari ni nyata-nyata orang jatuh syahadah. Kita patut sedih. Hari ni terang-terang orang berani mengeluarkan perkataan yang menjatuhkan keislaman dia sendiri. InsyaAllah ni ubat nombor 1. Ubat nombor 2, tapi kena mantap dulu iman ni. Ubat nombor 2 adalah amal. Amal yang paling besar sekali, solat. Nombor 2 sekarang amal solat. Berapa orang yang sakit, dia solat dulu. Sedangkan banyak kali Nabi beritahu, ada sahabat mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni sakit perut. Nabi kata solat. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita berdiri tegak sebelum semayang, sebelum solat, buat yang saya cakap ni 5 kali. Nafi isbat tadi tu, itu dia panggil kalimah nafi isbat tadi tu. Buat 5 kali, berdiri tegak, solat dengan penuh khusyuk, belajar khusyuk. Khusyuk ni kena latih. Dia bukan datang kita terus nak sembahyang jadi khusyuk. Tak, dia kena latih dengan sebutan yang betul, dengan menghadami, menyelami setiap sebutan dalam sembahyang. Kita semua akan rasa apa? Kita akan rasa darah kita ni seperti mana kereta Ferrari. Waju. Ni tapak kakinya akan rasa. Dia punya saklit darah tu.
pergerakan darah laju. Air sungai kalau mengalir laju, apa jadi air sungai tu? Bersih. Betul tak betul? Kalau tuan-tuan berdiri semayang tak rasa lagi hak tu, kena check. Dia ada alignment tak kena lah tu. Ini kehebatan orang Islam. Hebat. Sebab tu para sahabat dia boleh solat tu sunat tu tengah malam, walaupun panah tu, orang musuh panah dah masuk dah di betih ni, tembus dah, diri tegak. Sayyidina Ali Sayyidina Ali kata apa? Dia suruh cabut panah di kaki dia ketika dia solat. Masa tak solat sakit, nak tarik, sakit. Jadi macam mana nak tarik ni? Tak apa, biar aku semayang, masa semayang tu baru tarik. Bayangkan macam mana mereka punya solat. Allahu Akbar. Masa tu tarik. Ubat bius. Solat jadi ubat bius. Kita kena pergi bius. Dia bius dengan solat ya. Masya-Allah, subhanallah. Kisah ni diabadikan oleh Allah untuk kita. Kita bukan kata panah ustaz lah. Nyamuk gigit pun Allah, hai. Dia boleh flank kick kan. Nyamuk gigit kaki ni kan, dia boleh pop. Hebat. Kita santai-santai ya, jangan buat ni sangat kan, santai. Jadi kalau solat kita tak cantik, macam mana kita nak atasi masalah penyakit yang ada pada tubuh kita? Itu bab solat. Ni bab amal. Kemudian doa. Doa ni senjata orang mukmin. Yang saya sentuh sikit-sikit amal. Doa ni senjata orang mukmin. Habis kita anggap doa ni apa sekarang? Sedangkan dia ni senjata untuk orang mukmin. Cuma kadang-kadang doa ni tak jadi sebab apa? Contoh, saya bagi contoh. Sakit kita ni markah 50. Sakit yang kita hadapi